Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua. Cikgu harap awak sihat dan ceria untuk belajar bersama dengan cikgu dalam subjek sejarah. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar subtopik yang baru iaitu sumber sejarah dan kaedah penyelidikan dalam sejarah. Okey, jadi cikgu harap di akhir pembelajaran ni awak dapat faham dan awak dapat kenal pasti apa itu sumber sejarah dan kaedah penyelidikan dalam sejarah. Okey, baik. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu nak tanya dulu. Awak ingat tak lagi apa itu maksud sejarah? Sejarah bermaksud peristiwa yang benar-benar berlaku pada zaman dahulu. Okey, jelas? Okey, baiklah. Kita sambung dengan pembelajaran hari ini iaitu sumber sejarah. Okey, seperti yang awak dapat tengok dalam papan putih cikgu ni, sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama sumber primer dan yang kedua sumber sekunder. Ada berapa? Ada dua. Okey, kita tengok yang pertama iaitu sumber primer. Sumber primer dikenali juga sebagai sumber pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contoh sumber primer ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Okey, sumber primer ni adalah sumber pertama yang belum diolah, belum diedit. Okey, contohnya adalah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Okey, seperti yang awak dapat lihat dalam buku teks awak ini, okey, ini contoh fosil. Okey, fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Okey, manuskrip tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Okey, artifak pula ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Okey, manakala dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, jelas? Okey, itu untuk sumber primer. Okay, kita tengok sumber yang kedua iaitu sumber sekunder. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contoh sumber sekunder ialah buku, majalah, risalah dan akhbar. Okey, sumber sekunder ni dihasilkan daripada sumber asal. Okey, dieditlah dan dia jadikan dalam bentuk buku, majalah, akhbar dan risalah. Okey, jelas? Sumber sejarah terbahagi kepada dua iaitu yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Okey, seterusnya kita lihat kepada kaedah penyelidikan sejarah. Okey, kaedah macam mana nak selidik sejarah ni? Okey, penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, terdapat 3 kaedah penyelidikan sejarah iaitu yang pertama kaedah arkeologi, kaedah yang kedua kaedah lisan dan kaedah yang ketiga iaitu kaedah bertulis. Okey, kita tengok yang pertama iaitu kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari iaitu ekskavasi, contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Okey, maksudnya kaedah arkeologi ni ialah kaedah gali cari. Okey, contoh awak dapat tengok dalam gambar ni, gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu, Kedah. Seterusnya, rangka Perak Man di Lenggong, Perak. Selain itu, terdapat juga bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Okey, ada kaedah arkeologi bawah air yang dikenali sebagai kaedah arkeologi maritim. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya, tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Maksudnya kaedah arkeologi ni ada juga yang di bawah air. Contohnya kat dalam dasar laut, sungai. Okey.
ataupun tasik untuk dapatkan struktur purba, ataupun kalau ada kapal karam dalam dasar laut ke, bolehlah pengkaji sejarah kaji. Itu adalah contoh kaedah arkeologi. Okey, seterusnya kita tengok kepada kaedah lisan. Okey, kaedah lisan ini adalah kaedah melalui temu bual. Okey, individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Okey, kaedah lisan ni adalah kaedah temu bual, di mana orang yang kita temu bual tu kita panggil orang sumber. Okey, ada beberapa langkah dalam kaedah lisan ni, iaitu yang pertama, kenal pasti orang sumber dan sediakan soalan berkaitan tajuk kajian. Yang kedua adalah rakam temu bual tersebut, dan langkah yang ketiga iaitu salin rakaman, simpan data dan membuat penulisan. Itu kaedah lisan. Okey, kita tengok langkah yang terakhir iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Okey, kaedah bertulis ni maksudnya kaedah yang melalui tulisan ataupun lakaran. Selalunya dijumpai di dinding gua, kayu, batu dan juga bahan bercetak. Okey, jadi ini adalah antara kaedah penyelidikan sejarah. Jadi pengkaji boleh memilihlah mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Okey, Cikgu harap awak jelas dengan pembelajaran kita hari ini. Sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa pada waktu yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.